bersinar lah. Tujuan utamanya kita nak jelaskan tentang kebimbangan kita tentang pemusnahan hutan paya bakau lah, untuk tujuan terutamanya untuk tujuan aquaculture lah. Jadi sebelum ni nanti saya akan bagilah apa ni dokumen-dokumen yang kita ada lah untuk balik nanti buat rujukan kan. Jadi dengan Cik Man pun saya dah bagi dah itu sikit kan. Cumanya tadi saya tak dapat photostat yang plan RTD daerah Manjung ni, pembangunan perancangan daerah Manjung ni, sebab di tempat saya tadi tak ada photostat color, tapi saya akan tunjukkan nanti lah. Jadi pertama saya nak tunjuk tentang ini kita bangkitkan dulu dalam berita harian. Ini Cik Fairuz ni, reporter berita harian daripada Ipoh. Dia sekarang dia dah kena tukar pasal dia banyak bantu saya mendedahkan benda-benda yang macam ni kan. Masa-masa saya sebulan je kat sini. Dia pun kena tukar. Saya kata naik pangkat ke? Tak naik. Biasa je. Sekarang pun dia tak buat dah isu alam sekitar. Dia orang Terengganu. Isu alam sekitar di Terengganu pun saya bagi kat dia, dia highlightkan juga. Pasal dia orang Terengganu kan. Tapi saya lebih fokus pada Perak lah. Saya duduk di Perak kan. Tapi kita pernah bangkit ni, tak ada pun suara yang menidakkan apa yang kita cakap daripada kerajaan negeri maupun pihak berkuasa daerah lah. Maknanya apa yang kita perkatakan ni, benda ni betul lah. Jadi saya akan bagi yang kita ringan ni, dan surat-surat yang apa yang kita ada. Pak Lah dah kata dah dulu. Pak Lah kan, kita berpegang pada PM dulu kan. Dia yang cakap dulu kekalkan hutan bakau. Tapi kalau Cik pergi tengok ya, Cik Man pun dah tengok itu, dah masuk dalam dia dah masuk kan apa YouTube ke dah? Masuk YouTube. YouTube. Facebook kan apa? Jadi memang teruk lah. Jadi kalau ikut ini ada lagi satu statement lah. Menyedari kepentingan hutan bakau, pada 1966 Kabinet mengeluarkan arahan supaya hutan dalam lingkungan 400 meter dari pantai tidak boleh diceroboh dan dimajukan bagi menghentikan masalah hakisan pantai lah. Tapi ini Kabinet cakap. Tapi hakikat yang sebenarnya kalau kita pergi di lapangan, tak ada apa yang diarahkan oleh Kabinet lah. Selaras itu beberapa kerajaan negeri termasuk Perak lah kan, Terengganu lah, menghentikan kelulusan sebarang projek penggunaan bahan hutan bakau. Menghenti kan dah henti lah. Ini kata statement sok khabar lah kan. Tapi kalau kita pergi sekarang, ada henti lagi, bertambah lagi kan. Lagi bertambah lagi. Tak ada hentinya. Nanti lalan nanti kan tinggal Taman Paya Bakau yang dekat Majlis Pemadarannya lah. Itu yang tinggal kot, yang boleh dilahan kan. Itu sebab yang banyak betul. Taman Kera tu. Jadi audit ini saya rujuk pada laporan audit lah Negeri Perak untuk Jabatan Hutan. Dia kata Jabatan Hutan bagaimanapun dari aspek pelaksanaan pematuhan undang-undang, penguatkuasaan dan penjagaan alam sekitar adalah lemah. Ini audit saya ambil untuk berkaitan dengan hutan je lah. Sebenarnya auditnya dia semua agensi dia masuk. Tapi untuk Jabatan Hutan, dia kata lemah lah. Jadi lemah antara kelemahan dia kan, kelemahan dia tak kawal pencerobohan hutan. Macam ini di hutan simpan Tanjung Burung, sampai orang boleh buat rumah. Ada signboard terang-terang kata simpan, tapi orang boleh buat rumah, boleh buat apa tempat restoran tiga rasa. Kalau kau pernah pergi ke tiga rasa mana lagi kan? Di mana ni? Di Tanjung Burung, dekat Pantai Remis. Oh, tiga rasa, okey. Itu tanah hutan simpan tu. Oh.
Kedai ni tok ni. Tok kan. Dia termasuk ke dalam sikit kan. Ke dalam sikit. Okey. Itu sebenarnya tanah tu kan tak tahu dia pakai kabel apa sampai sekarang audit. Ini audit tangkap gambar. Bukan saya tangkap gambar, audit yang ambil gambar. Auditor lah yang ambil gambar. Jabatan audit. Jabatan audit Sumber Jabatan Audit negara. Okey. Ini Jabatan Audit Negara Negeri Perak yang ambil buat survey ni. Ini yang kita dapat tahulah yang masuk dalam audit. Sebenarnya banyak lagi yang ni, tapi saya nak tunjuk ini fokus untuk daerah Manjung lah. Daerah lain tak perlu saya tunjuk. Ini di Sungai Burung juga, Jabatan Hutan juga. Jadi panel dah kali kesimpulannya audit kata secara keseluruhannya aktiviti pengurusan hutan adalah memuaskan bagaimanapun dari aspek pematuhan undang-undang, penguasaan dan penjagaan kita adalah lemah. Ini audit kata. Benda ni 2008, memanglah 2008 tu masa tu Yang Amat Berhormat Nizar lah. Tapi benda tu berlaku sebelum dia. Benda ni berlaku sebelum dia lagi. Jadi saya tak mau tutup politik lah kan. Saya bukan politik kan, saya NGO. Tapi benda ni berlaku sebelum 2008 lagi. Tapi audit buat kajian ni masa 2008. Jadi surat-surat yang kita hantar lah atas kapasiti SAM kan, kita hantar sehingga ke hari ini tidak dijawab lah oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri maupun dia punya pegawai ke. Kalau ada pun satu dia panjangkan pula pada agensi lain suruh jawab. Tapi agensi lain pun tak jawab juga. Dia hantar ke Jabatan Hutan tak jawab. Ini kita hantar ni 15 Januari 2010. Kita hantar. Dalam ni kita nyatakanlah mana kawasan yang agak serius kan. Hutan simpan Batu Undan dah dikeluarkan, Tanjung Burung, semua ada dia punya kompartmen berapa, semua kita nyatakan. Warta, nombor warta. Jadi komplit. Main baca gitu kan. Yang ada yang saya tak bagi, tertinggal lah, saya tak bagi. Jadi kemudian saya masukkan statement pihak berkuasa negeri perlu mematuhi saranan bekas PM dulu Pak Lah kan pada tahun 2005 selepas bencana ombak besar tsunami tu, supaya mengekalkan hutan paya laut dan mengarahkan juga ditanam semula bagi kawasan yang hutan telah dimusnahkan. Tapi dia cuma dia keluar kerajaan pusat ada keluar satu peruntukan lah, peruntukan program penanaman spesies di pesisir pantai kan. Program tu under kerajaan pusat, tapi kelemahan dia tanam di tanah kerajaan. Bila tanam di tanah kerajaan, satu ketika nanti katalah orang ada, saya lah nak mohon tanah kerajaan kan. Jadi bila saya dapat tanah tu, saya mesti nak develop tanah tu. Jadi apa akan jadi yang projek yang kita dah buat tanam bakau itu? Habislah, saya musnahkan lah. Jadi sia-sia je duit kerajaan. Kerajaan dah keluar berjuta-juta untuk projek penanaman pesisir pantai untuk tanam bakau, tapi akhirnya dimusnahkan juga kerana dah diberi milik tanah. Milik persendirian. Dah jadi milik persendirian. Dia kata dah milik saya. Saya takkan saya nak biar jadi bakau ya. Saya mesti nak develop kan. Jadi sia-sia duit kerajaan. Kerajaan keluar juta-juta lepas tsunami tu. Jadi kita minta kerajaan mana kawasan yang dia ada kena pasti yang tanam, macam contoh di Manjung ni, di kawasan Batu Lapan Lekir. Batu Lapan Lekir, kemudian di Sungai Lombong Mat? Lekir. Apa dia panggil? Sungai Lombong. Bukan Sungai Lombong, Sungai Limau. Sungai Limau. Sungai Limau ke atas. Dia ada satu projek. Saya nak bagi gambar tu. Ada buat letak. Boleh downloadkan gambar. Yang mana boleh? Ambil daripada saya punya memory card. Boleh. Dalam memory card semua ada gambar. Jadi projek tu projek jabatan lah. Jadi masalahnya tanah tu tanah kerajaan status dia.
Jadi kita nak tanah yang mana yang tanah bakar tu digazetkan sebagai hutan simpan lah. Bila jadi hutan simpan, barulah kawasan tu dijaga lah. Maknanya ada pengurusan lah.